Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 22 November bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini melancarkan PAS Keluarga Malaysia bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam untuk beriadah dan mengunjungi lokasi tarikan di Lembah Kelang. PAS itu membolehkan seramai 4 orang dalam satu kumpulan untuk menikmati perjalanan satu hari tanpa had pada hari Sabtu, Ahad dan cuti umum dengan harga RM15. Ini bermakna setiap seorang dalam kumpulan ini hanya membayar RM3.75 untuk menggunakan perkhidmatan LRT, MRT, monorail dan BRT di bawah kendalian Rapid KL sepanjang hari. Katanya ketika berucap merasmikan PAS Keluarga Malaysia, Datuk Seri Ismail berkata beliau percaya kemudahan pengangkutan awam yang efisien dan kesaling hubungan adalah penting bagi mobilisasi rakyat. Berita seterusnya, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mencadangkan kerajaan memberi subsidi kepada penternak ayam untuk membeli dedak bagi menurunkan harga ayam dan telur ketika ini. Katanya beliau bimbang dengan trend kenaikan harga ayam dan telur yang sudah mencecah paras tertinggi dalam sejarah. Katanya sejak April lalu beliau telah memberi amaran kepada Kerajaan Perikatan Nasional bahawa mengawal harga dengan menggunakan Akta Kawalan Harga atau mengimport dari negara jiran tidak akan menyelesaikan masalah. Jelasnya jika harga kawalan rendah dikenakan, ianya hanya akan menyebabkan kekurangan bekalan seperti yang dihadapi sekarang. Ini kerana tiada penternak yang mahu menanggung kerugian berterusan jika harga jualan lebih rendah berbanding kos pengeluaran. Beliau berkata pada mulanya punca utama kenaikan harga sumber protein utama rakyat Malaysia itu adalah kos dedak yang naik melambung akibat impak pandemik COVID-19 secara global. Ia juga diikuti dengan kekurangan pekerja di ladang susulan tindakan kerajaan menghentikan pengambilan pekerja asing bagi industri ini dan menyebabkan kos pekerja naik. Menurut ahli parlimen pekan itu, jika kerajaan tidak menyelesaikan kedua-dua masalah itu, harga ayam dan telur hanya akan terus naik. Justru katanya kerajaan boleh menggunakan hasil cukai durian runtuh untuk memberi subsidi dedak ayam kepada penternak bagi menurunkan harga ayam kerana harga komoditi tinggi ketika ini. Untuk rekod di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib, kerajaan memperkenalkan cukai durian runtuh sebanyak 3% apabila harga minyak sawit melebihi RM3,000 satu tan. Bagaimanapun, ianya diturunkan kepada RM2,500 satu tan semasa pemerintahan Pakatan Harapan. Ketika ini, harga sawit sudah melebihi RM4,300 satu tan, sekaligus mampu menyumbang hasil yang besar kepada kutipan cukai berkenaan. UMNO berpendapat pilihan raya umum ke-15 atau PRU15 wajar diadakan dalam masa terdekat. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata pandangan itu akan dikemukakan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk dibincangkan. BH Online melaporkan Datuk Seri Ahmad berkata PRU15 wajar disegerakan berikutan momentum Barisan Nasional yang baik ketika ini selepas meraih kemenangan pada pilihan raya negeri Melaka. Bagaimanapun, katanya perkara itu akan dibincangkan bersama pucuk pimpinan parti sebelum disampaikan kepada Perdana Menteri. Beliau berkata demikian selepas program ziarah kasih di Kampung Dalam Pontian di sini hari ini. Ahad lalu, Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan dilaporkan berkata PRU15 wajar diadakan dalam masa terdekat dengan mengambil kira sentimen rakyat ketika ini yang dilihat memihak kepada BN. Timbalan Presiden UMNO itu juga dilaporkan menyuarakan pandangan itu kepada Ismail Sabri pada Sabtu lalu selepas BN memenangi PRN Melaka. Polis Melaka mengeluarkan 9 kompaun bernilai RM120,000 kepada parti-parti politik kerana melakukan pelbagai kesalahan sepanjang tempoh kempen pilihan raya PRN Melaka yang bermula 8 hingga 19 November lepas. Ketua Polis Melaka Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata sebanyak 37 kertas siasatan di bawah Akta 342 dan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 telah dibuka sepanjang tempoh berkenaan. Bernama melaporkan menurut Datuk Abdul Majid, daripada jumlah itu sebanyak 19 kertas siasatan dibuka di bawah Akta 342 kerana melanggar prosedur operasi standard atau SOP seperti berhimpun dan sebagainya. Manakala 18 kertas siasatan pula dibuka di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
Menurut beliau, secara keseluruhan sepanjang tempoh kempen, hari mengundi dan pengumuman kemenangan parti politik, tiada sebarang insiden yang menggugat ketenteraman awam berlaku. Pada PRN Melaka, Barisan Nasional menang 21 daripada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri atau DUN, sekaligus berjaya membentuk Kerajaan Negeri Melaka yang baharu dengan majoriti 2/3. Pakatan Harapan pula memenangi 5 kerusi DUN, manakala Perikatan Nasional pula memperoleh 2 kerusi DUN. Seorang lelaki dikhawatiri lemas selepas dipercayai terjun dari Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah menghala ke Batu Maung Bayang lepas hari ini. Mangsa Chow Yan Wai, 39 tahun, meninggalkan kereta jenis Toyota Prius serta barang peribadinya yang menjadi petunjuk kehilangannya. Pengarah Maritim Pulau Pinang, Kapten Maritim Abdul Razak Muhammad berkata pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu pada jam 4.40 pagi sebelum menggerakkan operasi mencari dan menyelamat. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, pencarian sudah menjangkau 22.42 batu nautika persegi. Orang awam yang mempunyai sebarang maklumat atau kecemasan boleh menyalurkan maklumat kepada Maritim Malaysia di talian kecemasan 24 jam MERS 999 atau Pusat Operasi Maritim Pulau Pinang di talian 04-262-6146. Baiklah, dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.